Mahathir beri amaran jika Pakatan Harapan singkirkannya. Anwar bukan faktor kemenangan, kata Amanah. Anwar beri petunjuk, bukti Zeti terima 100 juta ringgit. Pilih Bersatu atau UMNO, ini jawapan PAS. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mendakwa Pakatan Harapan tidak akan meraih sokongan orang Melayu pada pilihan raya akan datang sekiranya gabungan itu enggan bekerjasama dengannya. Menurut Mahathir, penglibatannya ketika berada bersama Pakatan Harapan sewaktu pilihan raya umum 2018 telah membantu meningkatkan sokongan orang Melayu terhadap gabungan itu. Saya telah membantu pembangkang untuk menang pada PRU14 kerana saya telah bawa sokongan orang Melayu. DAP yang tidak pernah memperolehi lebih dari 18 kerusi mendapat 42 kerusi kerana sokongan orang Melayu yang saya bawa, katanya dalam temu bual dengan China Press. Untuk rekod, Pakatan Harapan memenangi 89 kerusi pada pilihan raya 2018 dengan DAP memperolehi 38 kerusi parlimen. Gabungan itu dengan bantuan Bersatu yang diasaskan oleh Mahathir memenangi sejumlah 113 kerusi parlimen pada pilihan raya 2018. Walaupun sokongan orang Melayu terhadap Pakatan Harapan meningkat, usahanya untuk meraih undi Melayu di kawasan pedesaan masih terhad dengan Bersatu hanya meraih 13 kerusi. Mahathir berkata dia ingin bekerjasama dengan Anwar, tetapi Presiden PKR itu telah menolak cadangan tersebut. Apa yang telah saya lakukan kepadanya? Saya telah membebaskannya dari penjara dan saya belum sampai masa untuk mengundurkan diri. Tapi saya undurkan diri lebih awal. Saya tidak menghalangnya. Saya mahu bekerja dengannya. Saya katakan kepadanya, baiklah, jika kamu tidak suka saya, berilah saya 6 bulan lagi. Kerana jika kamu tidak mempunyai sokongan orang Melayu, pembangkang tidak boleh menang, kata Mahathir. Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri selepas Pakatan Harapan dan parti sekutunya di Sabah Warisan menang pilihan raya 2018. Bagaimanapun kerajaan tersebut tumbang selepas 22 bulan mentadbir apabila Bersatu menarik diri daripada Pakatan Harapan melalui langkah syaratan. Mahathir yang menentang tindakan Bersatu itu akhirnya disingkirkan daripada parti itu. Dia kini merubuhkan parti baru yang dinamakan Parti Pejuang Tanah Air. Dia sepatutnya menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar, tetapi tidak dapat menjadi kenyataan apabila kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Anwar perlu memastikan dia mempunyai sokongan untuk menjadi Perdana Menteri yang seterusnya, kata Mahathir. Tetapi lihat rekodnya, berapa kali dia mendakwa mendapat sokongan majoriti. Sebaliknya, dia tidak mendapat sokongan, katanya. Dia juga mendedahkan ramai penyokong Tegar Anwar memintanya untuk tidak membiarkan Anwar mengambil alih jawatan Perdana Menteri. Oleh itu saya memutuskan, sekiranya kita tidak mahu Anwar mengambil alih, maka biar Dewan Rakyat tentukannya, katanya. Antara mereka yang berkomplot menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan termasuklah pemimpin kanan Parti Anwar sendiri, Azmin Ali, yang juga ahli Parlimen Gombak. Ketika Anwar mengatakan dia mendapat sokongan, dia menjelaskan yang dia akan mengecualikan saya. Sekiranya dia mempunyai sokongan, maka buktikan. Tetapi dia tidak memilikinya. Mereka ahli parlimen kerajaan berjanji untuk menyokong Anwar, mungkin kerana janji-janji yang dibuat olehnya. Tetapi mereka yang merupakan sebahagian daripada gabungan kerajaan faham bahawa dengan menggulingkan Muhyiddin Yassin, mereka juga perlu mengundurkan diri dan masa depan mereka akan menjadi tidak menentu, katanya. Semasa pengundian belanjawan 2021, Anwar hanya mampu mengumpulkan sokongan 108 anggota parlimen untuk menolak belanjawan, dengan perbezaan 3 undian yang menyokong apabila ia diluluskan dengan sokongan 111 ahli parlimen. Pada masa ini terdapat 220 ahli parlimen daripada 222 ahli parlimen di Dewan Rakyat. Terdapat 2 kekosongan kerusi parlimen di Batu Sapi dan Gerik susulan kematian penyandangnya, mendiang Liu Vui Kiong dan Allahyarham Hasbullah Osman. Sementara itu, Amanah dan DAP berpendapat satu anjakan politik diperlukan oleh pembangkang dengan mencadangkan gabungan besar yang menyatukan semua parti pembangkang. Meskipun pemuda PKR AMK Selangor berkata mereka terbuka dengan cadangan tersebut, tetapi menegaskan pembentukan gabungan besar pembangkang itu tidak boleh melibatkan Mahathir. Anwar pula telah menyuarakan kesediaan untuk bekerjasama dengan sesiapa sahaja, termasuk Mahathir, asalkan mematuhi prinsip Pakatan Harapan dan parti gabungan lain tidak boleh membawa agenda pribadi. Bagaimanapun, Mahathir menyatakan apa yang diharapkan oleh Anwar adalah sokongan tidak berbelah bagi daripadanya yang tidak dapat dilakukannya.
Meskipun Pakatan Harapan akan menamakan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri, sekiranya gabungan besar ditubuhkan, Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub berpendapat ia tidak semestinya menjanjikan kemenangan untuk pembangkang dalam pilihan raya umum ke-15 nanti. Ini kerana menurutnya, terdapat ramai pemimpin dalam gabungan itu nanti yang dapat membantu kemenangan pembangkang seperti Presiden Warisan Syafiee Apdal dan Presiden Pejuang Mukhlis Mahathir. Semestinya, Anwar dalam perjanjian Pakatan Harapan, dia memang dinamakan sebagai calon Perdana Menteri. Tetapi maknanya, itu bukan faktor satu-satunya yang menjamin kemenangan kita pembangkang. Dalam Pakatan Harapan ada ramai pemimpin, ramai lagi second tier, lapisan kedua yang boleh bantu, dan peranan kita sebagai pemimpin dalam Pakatan Harapan ini adalah untuk membantu menguatkan gabungan itu, katanya kepada Malaysia Kini ketika dihubungi. Dia berkata demikian ketika ditanya, apakah faktor kemenangan Pakatan Harapan pada PRU15 akan tertumpu kepada Anwar? Dalam Pakatan Harapan ramai pemimpin yang boleh bantu, dan peranan kita dalam Pakatan Harapan ini adalah untuk membantu kemenangan Pakatan Harapan, termasuk tokoh-tokoh yang ada dalam Pejuang, Mukhlis dan Syafiee Apdal dalam Warisan. Tetapi kekuatan pemimpin second tier adalah yang akan komplimen kepada kejayaan kita, katanya. Ahli Parlimen pula itu berkata demikian ketika mengulas lanjut kenyataannya dalam rancangan bual bicara Astro Awani semalam mengenai calon Perdana Menteri yang akan diletakkan dalam gabungan besar itu. Saya nak sebut dalam perjanjian Pakatan Harapan, iaitu kita dah namakan Anwar sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Kalau Pakatan Harapan dulu dia ke-8, dan itu yang kita muktamadkan dalam Pakatan Harapan. Jadi amanah kita pegang dalam janji seperti Nabi SAW, janji dalam perjanjian Hudaibiyah, walaupun bukan dengan orang Islam itu, ada janji yang kita kena tunaikan, katanya dalam bual bicara tersebut. Untuk rekod, Pakatan Harapan telah memutuskan Anwar yang juga Presiden PKR dijanjikan akan menggantikan Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri selepas Pakatan Harapan berjaya menawan Putrajaya pada PRU14. Walaupun tiada sebarang tarikh tertentu berhubung peralihan kuasa tersebut, bagaimanapun ia tidak dapat direalisasikan apabila Pakatan Harapan tumbang melalui langkah Sheraton yang menyaksikan Muhyiddin Yassin membawa bersatu keluar dari gabungan itu sehingga membentuk kerajaan baru Perikatan Nasional dan secara tidak langsung menafikan jawatan Perdana Menteri ke-8 untuk Anwar. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menuntut bekas Gabenor Bank Negara tampil memberi penjelasan terhadap dakwaan bahawa ahli keluarganya menerima wang 1MDB menerusi akaun mereka di Singapura. Beliau, Zeti, mesti memberi penjelasan tentang sebarang pengetahuan yang beliau ada saat kes 1MDB terdedah dan apakah ahli-ahli keluarganya turut mendapat manfaat kewangan hasil dari kesepakatan dengan Jolo, kata Anwar. Kegagalan untuk menjawab persoalan-persoalan ini akan mewujudkan prasangka dan keraguan terhadap integriti pengawas selia kewangan di negara ini, tambah Anwar. Beliau berkata, skandal 1MDB tidak mungkin berlaku tanpa persetujuan dari pelbagai lembaga kewangan dan peraturan. Anwar berkata, maklumat terkini berhubung kemungkinan keterlibatan Zeti dalam skandal 1MDB ini adalah berkait dengan pembukuan wang yang berasal dari dana haram 1MDB oleh pihak berkuasa di Singapura. Akaun-akaun luar pesisir yang berdaftar memberi petunjuk bahawa ia adalah milik ahli-ahli keluarga Zeti, kata Anwar. Beliau yang juga Presiden PKR berkata, Zeti harus segera mengesahkan kenyataan-kenyataan yang dibuat sebelum ini terkait pengetahuannya tentang aliran dana haram 1MDB. Zeti juga perlu menjelaskan kenapa sebagai Gabenor BNM, beliau telah dengan sedar membenarkan aliran dan transaksi masuk dan keluar dari akaun-akaun bank di Malaysia yang dimiliki oleh pemain-pemain politik, kata Anwar. Anwar berkata, pertuduhan terbaru mengaitkan keluarga Zeti dalam kes 1MDB yang melibatkan transaksi dengan ahli perniagaan dikehendaki Low Teck Joe dan bank-bank di negara jiran Singapura menampakkan Malaysia masih jauh dalam mencari jalan keluar dari skandal berkenaan. Anwar berkata, mereka yang bersekongkol mesti juga bertanggungjawab kerana tidak mungkin skandal maha dahsyat ini terwujud tanpa persetujuan dari pelbagai lembaga kewangan dan peraturan. Beliau berkata, imej dan reputasi buruk kepada negara kesan dari skandal ini masih belum pulih sepenuhnya dan menegaskan keperluan mereka yang mendapat faedah dari laba dari kes 1MDB ini mesti dibawa ke muka pengadilan. Anwar berkata, kegagalan menghadapkan mereka ke muka pengadilan juga akan meletakkan Malaysia dalam keadaan terdedah kepada skandal semacam 1MDB di masa hadapan. Ia juga akan menjadikan Malaysia sebagai bahan gurau senda tatkala kita gah berbicara soal ketelusan, kebertanggungjawaban dan melawan rasuah, kata beliau. Anwar berkata,
kerajaan Singapura juga harus tampil dan memberi penjelasan kerana skandal ini akan memberi impak buruk kepada reputasi Republik itu sebagai pusat keuangan terkemuka. Anwar berkata banyak negara telah mengambil tindakan ke atas bank dan pegawai eksekutif yang terbabit dalam skandal 1MDB. Namun di Malaysia, tempat asal dana haram ini masih belum berbuat apa-apa yang ketara dan meyakinkan. Sebelum itu, Malaysia Today yang dikendalikan penulis blog Raja Petra Kamarudin mendakwa ahli keluarga Zeti termasuk suami dan anaknya menerima dana lebih 100 juta ringgit daripada Low yang didakwa dalam skandal 1MDB. Menurut catatan blog itu, ahli keluarga Zeti didakwa membuat akuan bersumpah atau SD di mana mereka didakwa mengaku menerima wang berjuta dalam akaun bank Singapura yang datang daripada sebuah syarikat dikaitkan dengan Low. Laporan itu turut diungkit oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak yang meminta Zeti membuat penjelasan setelah mendakwa sebelum ini bahawa beliau tidak tahu menahu mengenai pengaliran wang 2.6 bilion ringgit ke akaun peribadi beliau, Najib. Najib mendakwa Zeti sendiri yang menasihati beliau menyalurkan dana itu ke akaun peribadi beliau, sesuatu yang dinafikan oleh bekas Governor BNM itu. Mana-mana pihak tidak perlu mendesak PAS memilih sama ada hendak bersama Muafakat Nasional atau tidak kerana parti itu antara watak utama merangka dan menubuhkannya atas dasar penyatuan ummah. Setiausaha Agungnya Datuk Taqiyuddin Hassan menegaskan PAS berpegang teguh dengan piagam Muafakat Nasional yang diberterai antara UMNO dan PAS pada 14 September 2019, antara lain bersetuju membentuk kerjasama. Ini termasuk mengembangkan naratif Islam dan Melayu tanpa menafikan kepelbagaian agama, kaum dan budaya sebagai paksi kepada kestabilan politik, keharmonian kaum serta kesejahteraan negara. PAS turut mempertegaskan betapa Muafakat Nasional perlu dijadikan amalan musyawarah dalam memperkasakan agenda Islam, Melayu, Bumi Putera, khususnya rakyat Malaysia amnya secara tuntas dalam kerangka perlembagaan negara yang bertujuan untuk membangunkan negara secara inklusif, sejahtera dan menjamin keadilan sosial beratasi batas warna kulit maupun anutan, katanya dalam satu kenyataan. Dalam pada itu, PAS berpandangan Muafakat Nasional bukanlah milik eksklusif sesuatu parti atau kelompok, sebaliknya harus dibuka kepada semua kalangan yang cintakan perpaduan, keharmonian dan keadilan di dalam negara ini. Dengan mengekalkan komitmen yang mantap dalam agenda besar Muafakat Nasional adalah jelas dari sudut pendekatan dan strategi politik, tiada satu pun halangan yang dikenakan untuk UMNO daripada kekal bersama Barisan Nasional maupun untuk PAS dari menyertai mana-mana gabungan atau kerjasama politik. Apa yang penting adalah gabungan UMNO dan PAS boleh, malah perlu bekerjasama dengan mana-mana pihak yang mempunyai cita-cita yang sama dalam menghadapi PRU15 dengan suatu persefahaman yang jitu, khususnya tiada pertembungan sesama sendiri yang menguntungkan pihak lain. PAS amat yakin bagi mencapai cita-cita dan hasrat ini, semua pihak perlu meneroka jalan damai dan saling menerima serta hormat menghormati, bukan sebaliknya, katanya lagi. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.